Kita mula hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzakh. Kita diusung, kita boleh bilang berapa orang yang datang nak solat jenazah kita. Bila sampai saja jenazah kita sampai ke kubur, letak saja jenazah kita di kubur, dekat dengan kubur kita ni, berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan, untuk memulakan perjalanan hidup di alam yang tiga yang disebut dengan alam barzakh. Kita dipaksa tuan-tuan masuk dalam kubur. Bila turun saja, masuk saja dalam kubur, pengalaman yang pertama kita akan rasa pengalaman kena himpitan kubur. Pom sekali. Pom sekali tersebut Allah sajalah yang tahu. Himpitan kubur, bukan azab kubur, himpitan kubur. Himpitan kubur ni Rasulullah sebut, tak ada seorang pun di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض uiddat lil muttaqin. Berlari dan berkejaranlah kamu untuk kamu mendapatkan keampunan terhadap dosa-dosa yang pernah kamu lakukan sebelum daripada ini. Kerana sesungguhnya Allah telah menyediakan syurga seluas di antara langit dan juga bumi. Syurga ini disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 133. Yang dihormati Ustaz Pengurusi Majlis, yang dihormati Imam, Pengurusi dan Ahliatan Kuasa Surau, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur yang Allah telah kurniakan pada kita ini. Dengan kita syukur ini, mudah-mudahan Allah tambahkan lagi umur kita, kerana kita sentiasa sebut, sentiasa diajar, la in syakartum la azidannakum. Kalau sekiranya kamu bersyukur dengan apa yang nikmat yang aku bagi pada kamu ini, akan kami tambahkan lagi kebaikan untuk diri kamu. Lalu belajarlah untuk kita sentiasa bersyukur di atas panjangnya umur kita. Satu nikmat yang besar yang Allah bagi pada kita ialah masa yang kita diberi peluang sebegini. Lebih-lebih lagi lah syukur kita kerana Allah pilih kita untuk menjadi tetamu kepadanya di saat mana orang lain tidak dipilih oleh Allah. Datang bertamu sekejap di antara maghrib dan isyak ini,
Mudah-mudahan bila kita dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah ini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Sebab alim ulama sentiasa sebut bahawa sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita sentiasa ingat pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pesan pada kita, kalau sekiranya kamu jalan di atas dunia itu, kemudian kamu ternampak taman pada taman-taman syurga, Rasulullah pesan pada kita, farta' biha. Rasulullah kata, ambillah kesempatan untuk kamu duduk di taman-taman syurga itu. Lalu sahabat-sahabat tanya Rasulullah, taman syurga tu apa dia ya Rasulullah? Di dunia ni ada ke taman syurga Rasulullah? Rasulullah sebut majalisil ilm, majlis ilmu, katanya Rasulullah. Majlis ilmu tu taman pada taman-taman syurga. Lalu kita syukur pada Allah, alhamdulillah Allah pilih kita di saat mana orang lain Allah tak pilih. Kita pun datang bukan tujuan untuk kita nak habiskan masa, tidak. Tapi kita datang majlis ilmu sebegini dengan tujuan untuk kita berbekal, membuat bekalan yang sentiasa diseru setiap hari Jumaat. Ingatkan pada kita, watazawwadu, berbekallah dalam hidup kamu, fa inna khairaz zadit taqwa, kerana sebaik-baik bekalan dalam hidup kamu ialah kamu bertakwa kepada Allah. Yang ni disebut tiap-tiap hari Jumaat nak suruh kita ni sentiasa berbekal. Majlis, bila kita datang ke majlis ilmu begini, tujuan besar pada diri kita supaya bekalan kita ni semakin banyak dan semakin banyak. Kenapa dia kita kena berbekal dalam hidup kita ini? Tuan-tuan semua tahu bahawa orang nak berjalan, nak pergi satu tempat yang jauh, yang tak pernah sampai, kita mesti buat bekalan. Orang yang disebut dengan orang yang dia dalam hidup dia tak pernah sampai di Mekah, tentulah dia buat bekalan untuk pergi ke Mekah. Mesti ada bekalan pada mereka tersebut. Demikian juga perjalanan hidup kita ini Allah tak jadikan untuk di dunia saja. Tetapi lepas pada kita hidup di dunia ini, sekejap lagi kita akan hidup satu alam yang jauh lebih besar daripada alam yang kita tinggal sekarang. Alam apa yang kita akan sampai sekejap lagi? Dipanggil alam barzakh. Alam barzakh ni alam yang mula kita berjalan untuk ke akhirat. Satu perjalanan yang jauh lebih hebat daripada perjalanan untuk kita hidup di dunia ini. Lepas pada sekarang kita baru hidup di alam kedua. Kita hidup di alam kedua ni dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang punya ketinggian dan kemuliaan. Kita pernah hidup di alam yang pertama sebelum daripada ni kan. Alam pertama dipanggil alam kandungan ibu. Alam ini alam yang pernah kita hidup sebelum daripada ini. Saya yakin tak ada seorang pun di kawasan Keramat ini ataupun di AU 12 ini, AU berapa ni? AU 1. Tak ada seorang pun di kawasan ini sebut, saya keluar daripada buluh betung Ustaz. Saya tak keluar daripada perut ibu, saya keluar daripada buah labu Ustaz. Mungkin satu ketika dahulu ada orang sebut demikian. Tapi sekarang tak ada dah orang nak sebut dia tak keluar daripada kandungan ibu. Semua di kalangan kita pernah hidup dalam kandungan ibu. Lepas pada kita hidup kandungan ibu, kita hidup di alam kedua ini. Alam kedua ni dipanggil alam fana, alam yang hancur. Lepas pada kita hidup di alam kedua ni, kita akan hidup lagi alam yang ketiga. Alam ketiga dipanggil alam barzakh. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Hidup ke tak hidup di alam barzakh? Hidup. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tengok hidup ke tak hidup. Bagaimana kita hidup di alam yang ketiga? Lepas ada kita hidup di alam yang ketiga, kita kena hidup lagi di alam yang keempat.
Alam yang keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dihidupkan kembali. Terbangun balik di padang mahsyar. Nak sebutnya alam yang keempat yang perlu kita lalui. Lepas pada alam yang keempat, kita kena hidup lagi di alam yang kelima. Alam kelima dipanggil alam sa'idun aw saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Kalau tuan-tuan rajin baca dalam Quran, setiap kali mana disebut saja tentang syurga, Allah sebut terus khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam syurga sampai bila-bila. Bila sebut saja tentang neraka, sama juga Allah sebut khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam neraka sampai bila-bila. Maknanya ada lagi ke alam lepas pada tersebut? Tak ada dah alam. Sampai ke alam yang kelima je. Perjalanan hidup kita ini. Kalau tuan-tuan perhati betul-betul 5 alam yang saya sebut ini, kita akan dapati bahawa kita hidup dalam keadaan dipaksa dan dipaksa oleh Allah. Kita dipaksa untuk hidup satu alam ke satu alam. Kita perlu melalui paksaan-paksaan yang Allah paksa pada kita. Alam pertama, alam kandungan ibu kita. Kita dipaksa untuk hidup dalam kandungan ibu kita. Kalau kita baca dalam kitab, diajar bila masuk saja benih seorang lelaki dalam rahim seorang perempuan, bila masuk saja benih tersebut, di waktu mana keluar daripada sperma, istilah yang macam anak budu begitu, kecil je dalam kandungan orang perempuan ini. Apabila keluar daripada benih orang lelaki ini masuk dalam rahim seorang perempuan, ada lebih kurang 40 juta ekor sperma. Paling-paling tidak sperma yang ada ni sendiri. Daripada 40 juta ekor sperma ini, yang paling lekeh sangat ini, mula berlari seekor sperma, bergerak kencang ke depan. Waktu mana berlari itu, cari apa dia? Cari yang disebut dengan telur daripada sebelah orang perempuan. Orang perempuan Allah keluarkan daripada ovari dia, daripada sebelah kanan dan kiri dia ni, yang disebut dengan ada ovari. Ovari ni mengeluarkan telur. Keluarkan telur tersebut, malaikat bila tengok yang sperma seekor yang laju ni, malaikat pegang terus sperma tersebut. Malaikat tanya Allah, ya Allah, nak jadi ke tak jadikan manusia ni ya Allah? Nak buat ke tak buat manusia ni ya Allah? Malaikat katanya Allah, lepaskanlah dia, jadikanlah manusia. Bila lepas saja dia tersebut, lalu tercantum terus sperma dengan yang disebut dengan ovum yang keluar daripada ovari orang perempuan ini, telur orang perempuan ini, cantum terus, melekat. Telur tadi melekat, yang dibentuk dengan nama istilah sains dia panggil zygote. Dalam istilah agama dia panggil nutfah, summa alaqah, summa mudghah dalam istilah agama. Dalam istilah sains dia panggil zygote. Kemudian kamu jadi embrio, kemudian kamu jadi fetus. Tuan-tuan faham ke tak faham? Buat-buat faham lah senang kata. Nampak macam termenung je. Tapi yang ni disebut dalam kitab pun disebut sama. Kejadian. Bila tercantum saja, hiduplah kita dalam kandungan ibu. Hidup tersebut, peringkat awal Allah jadikan kita. Cukup 4 bulan 10 hari, datang malaikat. Malaikat mula datang, mula tiup roh. Tiup roh dalam kandungan orang perempuan ini sendiri. Bila tiup roh, mula bergerak. Waktu mana tiup roh tu Allah arahkan, fayunfakhu fihi ruh. Tiup roh, wahai malaikat. Malaikat pun tiup roh. Bila tiup roh, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Tulis terus, orang yang nak hidup ni malaikat, tulis tentang 4 perkara tentang diri dia. Nak hidup ni malaikat, kamu tulis. Yang pertama, kamu tulis bi katbi rizqi. Kamu tulis tentang rezeki orang yang nak hidup ni malaikat. Dia nak hidup ni, dia ni dapat berim ke tak dapat berim, dia panggil. Dia ni dapat basah ke tak dapat basah. Senang bahasanya. Orang ni dapat beasiswa ke tak dapat beasiswa. Rezeki dia macam mana, datang daripada mana. Tulis terus malaikat tentang hidup dia ni. Hidup kita ni Allah dah tulis rezeki kita. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di arasy Allah telah ditulis semua rezeki-rezeki kamu dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah untuk diri kamu. Kita tak tahu ni depan kita ni macam mana, depan kita ni ada rezeki ke tak ada rezeki orang.
setiap di kalangan kita ni Allah dah siap dah. Rezeki kamu begini, banyak ni, banyak ni. Sampai satu ketika bila Allah habiskan rezeki kita, matilah kita. Itu kaedah dalam hidup ini sendiri. Rezeki ni sekadar ini, sekadar ini. Beza dengan makhluk binatang. Binatang Allah tentukan zikir dia berapa banyak. Manakala manusia Allah tentukan rezeki dia berapa banyak. Tulis tentang rezeki seseorang. Sehingga kan Islam larang jangan makan rasuah. Islam larang jangan dengki dengan orang. Islam larang jangan sihir orang, jangan buat khianat pada orang. Kerana setiap di kalangan kamu dah ditulis rezeki berapa banyak untuk diri kamu. Ini cara Islam ajar dalam hidup. Tulis tentang rezeki seseorang. Yang kedua, malaikat, kamu tulis orang yang nak hidup ni, kamu tulis tentang pada diri dia. Yang kedua, wa ajalih, ajal dia. Di mana, ketika mana dan bagaimana perjalanan hidup dia ni. Macam mana dia mati, kamu tulis malaikat. Orang ni mati kemelangan ke, mati dalam keadaan jatuh pokok ke, mati lemas ke, mati hilang dengan kapal-kapal terbang ke, mati yang bagaimana, kamu tulis malaikat seorang ni sendiri. Yang ketiga, malaikat yang nak hidup ni kamu tulis. Yang ketiga apa dia? Wa amalih, amalan dia. Kahwin dengan siapa, anak berapa orang, kemudian tinggal di mana, kerja apa dia, kamu tulis malaikat orang yang nak hidup ini sendiri. Satu, Islam larang jangan kita belajar ilmu tilik. Jangan jumpa dengan tukang tilik. Jangan percaya pada tilikan. Jangan jumpa dengan tukang yang disebut orang yang meramal nasib seseorang. Jangan dalam hidup. Kita ni kan dulu kecil-kecil dahulu, kawan-kawan kita suka sangat tilik kita kan. Pegang telapak tangan kita ni, tekan kat sini. Keluar 2 biji, 2 orang anak lah tu dia sebut. Tekan pula kat sini, keluar lagi 2 biji, 2 lagi dia sebut. 4 orang. Tengok sekarang 8 orang anak kita. Kawan-kawan kita dulu suka ni pegang telapak tangan kita. Tengok telapak tangan. M miskin dah tu dia sebut demikian. Kita ni jenuh tunggu bila lah nak berubah jadi K, kaya. Nak gambarkan Islam diajar, kamu jangan percaya dengan yang ni. Kerana apa dia? Allah dah tulis dah. Dia panggil qada ni, qada yang mubram. Qada yang boleh berubah dalam hidup seseorang. Kemudian yang keempat, malaikat, kamu tulis orang yang nak hidup ni. Kamu tulis terus, orang yang nak hidup ni sama ada dia di kalangan ahli syurga ataupun dia di kalangan ahli neraka. Tulis malaikat orang yang demikian. Ini nak sebut ni. Kemudian kita hidup dalam kandungan ibu. Hidup dalam kandungan ibu seronok ke tak seronok? Seronok. Siapa yang tak seronok hidup di atas dalam kandungan ibu kan? Berjalan tak kena tambang. Duduk dalam aircon 24 jam. Kita ni makan free. Tak kena fikir minyak naik ke turun dipanggil. Dalam kandungan ibu, seronok dalam kandungan ibu. Dalam seronok dalam kandungan ibu, Allah paksa kita keluar daripada perut ibu kita. Seronok-seronok kita tak naklah keluar. Sukalah duduk dalam kandungan ibu. Dalam keadaan seronok tu, Allah paksa kita keluar. Keluar kamu daripada kandungan ibu kamu. Bukti Allah keluarkan kita, Allah sebut dalam Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Dan Allah dan aku, yakni Allah sebut wallahu akhrajakum, dan aku yang mengeluarkan kamu daripada kandungan ibu kamu. Bukan mana-mana doktor yang keluarkan kita, bukan mana-mana bidan yang keluarkan kita, tapi Allah paksa kita keluar. Wallahu akhrajakum, dan Allah yang mengeluarkan kamu daripada kandungan ibu kamu. Dalam keadaan apa dia? La ta'lamuna syai'ah. Dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa pun perjalanan hidup ini. Allah mulakan demikian dalam perjalanan hidup kita. Keluar daripada kandungan ibu. Bukti Allah keluarkan kita, kita boleh lihat berapa ramai orang melahirkan anak dalam bas. Berapa ramai orang melahirkan anak dalam tandas. Berapa ramai orang melahirkan anak dalam keadaan tak bersedia. Dalam keadaan tak bersedia tu, nas sebut tahan ya kak, tahan. Jangan keluar lagi kak, tahan. Doktor tak sampai lagi katanya nas. Kita pun tahan, mu'ah kita ni. Tahan, belebung keluar juga dia. Siapa yang keluarkan kita? Allah. Mula kita dipaksa untuk hidup. Hidup pula Syekh Abdullah Haddad dia cerita,
kita mula hidup. Hidup pula di 5 keadaan. Start daripada kita mula keluar daripada kandungan ibu, Allah perangkapkan terus kita dengan angkap 99 perangkap kematian. Allah jadikan 99 perangkap kematian sepanjang daripada kita mula lahir, mula kita di perangkap. Ada orang yang lepas, ada orang yang tak lepas daripada perangkap ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kita mula menjadi seorang bayi. Bayi seronok jadi bayi, seronok. Mula jadi bayi. Saat mana kita jadi bayi, masa yang indah dalam hidup. Bayi ni start daripada bila? Daripada hari yang pertama sampai sampai 2 tahun umur kita dianggap menjadi bayi. Bayi seronok jadi bayi, seronok jadi bayi. Makan disuap, tidur didodoikan. Kita menangis orang pujuk kita. Kita nak mandi orang tolong mandikan kita. Kita berjalan orang dukung kita. Jalan ke mana pun semua orang geram dengan kita. Cuik pipi kanan kita, cuik pipi kiri kita. Kita tua-tua ni tak ada dah orang nak geram dengan kita. Tak ada dah orang nak cuik pipi kanan, pipi kiri kita. Kenapa jadi demikian? Nak sebutnya seronok jadi bayi. Suka jadi bayi. Dalam keadaan seronok jadi bayi, Allah paksa kita menjadi kanak-kanak. Saya nak sebut proses paksaan sedang berlaku. Selama-lamakah jadi bayi? Tak. Sekejap je Allah jadikan. Allah paksa kita menjadi kanak-kanak. Lalu kita menjadi kanak-kanak. Seronok ke jadi kanak-kanak? Seronok. Bebas berlari di mana, ketika mana. Start daripada usia 2 tahun sampai bila kita dianggap kanak-kanak, sampai umur kita 9 tahun. Sampai usia 9 tahun berakhir masa kita menjadi kanak-kanak. Lalu Allah menitikan usia kita. Allah lanjutkan usia kita menjadi seorang remaja. Di saat mana mula Allah taklifkan dengan tanggungjawab beragama. 9 tahun, maka kami tanggungkan pada kamu tanggungan agama. Mula dipanggil demikian. Orang kita umur 18 baru nak mengundi ni dipanggil. Kan kita baru dibincang umur 18 nak mengundi. Allah bagi tanggungjawab yang disebut dengan agama ni umur 9 tahun lagi. 9 tahun kamu pikul agama. Mula kamu pikul tanggungan ini dalam hidup kamu. Mula pikul tanggungan yang disebut dengan umur 9 tahun. Ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun. Paling lewat 15 tahun. Kamu akan menjadi yang disebut dengan akil dan juga balik. Sampai bila saat usia remaja ni? Sampai usia kamu 19 tahun ataupun 18 tahun, maka berakhirlah masa kamu menjadi remaja dalam hidup. Seronok ke jadi remaja? Seronok. Masa yang penuh dengan kebingungan. Disebut dalam hadis Rasulullah, masa remaja ni masa yang kita dalam keadaan bingung. Bingung nak melalui jalan-jalan masa remaja. Keliru dalam hidup kita. Pilihan dalam hidup, nak masuk syurga ke nak masuk neraka. Wa hadainahun najdain. Kami mula tunjuk pada mereka 2 jalan. Untuk mereka pilih dalam hidup mereka semua. Sama ada jalan ke syurga ataupun jalan ke neraka dalam hidup kami. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut fa alhamha fujuraha wa taqwaha, dan aku ilhamkan pada mereka sebut 2 jalan dalam hidup. Sama ada mereka nak buat benda yang jahat ataupun mereka nak buat benda yang baik dalam hidup mereka. Remaja ni masa yang keliru. Dalam disebut dalam kitabnya, masa ni masa kegilaan dalam hidup. Kita jadi gila-gila di saat mana remaja. Nak tahu kita ni gila tak gila saat remaja? Cuba tengok gambar kita remaja-remaja dahulu. Kita tengok gambar kita remaja-remaja dahulu, mesti kita geleng kepala terus. Muka siapalah macam ni kita. Kenapalah jadi gaya macam ni? Zaman remaja ni zaman kegilaan. Gila tak gila kita boleh melompat di antara dahan ke dahan pokok. Kita boleh bergayut di antara pokok-pokok tersebut. Kita boleh menyeberangi sungai yang berarus deras. Remaja gila-gila kan saat remaja. Rambut dia gila-gila, bercakap gila-gila, yo dia bercakap. Nak sebut baca pula majalah gila-gila dipanggil. Saat remaja ni saat gila-gila. Gila tak gila saat remaja ni? Cuba tengok remaja-remaja naik motor tu.
Naik motor tu kan meniaga atas motor. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Kalau orang gila memandang orang gila pun geleng kepala. Aku gila, dah ada lagi gila pada aku, katanya. Nak sebutnya saat remaja zaman kegilaan. Tapi di saat remaja kegilaan ini sekejap je Allah lalu. Allah paksa kita meniti usia dewasa. Mula kita dewasa di usia 20 tahun. 20 tahun mula dewasa terus. Start daripada usia 20 tahun sampai bila kita dewasa, sekejap je Allah bagi. Sampai usia 40 tahun. Berakhirlah masa kedewasaan dalam kehidupan. 20 tahun je masa Allah bagi. Masa dewasa ni di antara 20 tahun sampai usia 40 tahun. Lepas pada usia 40 tahun, kita tidak dianggap dewasa dah. Kita mula meniti usia yang disebut dengan tua dalam hidup. Kita mula menjadi tua. Jangan salah dengan perangkap-perangkap musuh. Musuh dia menganggap bila kita usia 40 tahun, beginning of life, katanya mereka semua. Ni baru peringkat permulaan. Tak, kata semua. Disebut bahawa usia 40 tahun sampai usia 60 tahun, kamu mula melalui peringkat yang disebut dengan tua, peringkat awal dalam Islam. Rasulullah pesan banyak kali, berhati-hati bila kala mana sampai usia 40 tahun. Bila usia 40 tahun, biasanya dia lepas daripada perangkap-perangkap kematian. Siapa yang sampai usia 40 tahun, dia dah lepas dah perangkap-perangkap yang besar saat kematian dalam hidup ni. Tetapi Allah lanjutkan lagi usia dia sampai usia 60 tahun. Bila sampai usia 60 tahun, sampai usia 60 tahun ni, dia tidak dianggap tua sangat dah. Tetapi sampai usia 60 tahun, usia confirm mati, dipanggil begitu. Kita mula mati. Bermula daripada usia 60 tahun sampai usia 70 tahun, umru ummati baina 60 wa 70. Rasulullah sebut umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Mula kita dianggap tua yang sebenar. Tua yang sebenar terus. Tua ni ada orang nak jadi tua? Tak ada orang nak jadi tua. Tapi Allah paksa jadi tua juga. Setengah-setengah orang, kalau orang panggil dia pakcik, marah kan? Apa pakcik-pakcik? Abang lah dia sebut demikian. Kena abang tu lepeh terus dia. Nak sebutnya, sukanya dia kalau orang panggil dia muda pada diri dia, dibandingkan dengan usia tua dalam hidup. Tua, bila kita sampai usia 70 tahun, tak meninggal dunia lagi, kita tidak dianggap tua. Tapi kita dianggap bangka, dipanggil demikian. Disebut dalam kitab tua bangka. Tua bangka ni start daripada 70 tahun, dia tidak akan melebihi sampai 150 tahun. Tak ada lagi setakat ni orang yang pergi umur dia lebih pada 150 tahun. Dalam sejarah hidup manusia lepas pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tua-tua pun kitanya pergi di antara ni masa untuk kita menghadap depan Allah. Mula Allah paksa kita untuk mati. Mati, Allah sebut, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang menyawa akan merasai kematian. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua gaji-gaji kamu aku simpan untuk hari kiamat nanti. Segala bonus kamu semua tunggu di akhirat nanti. Faman zuhzi'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang berjaya dipesongkan daripada neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah, faqad faz. Orang inilah orang paling berjaya sepanjang dihidup di atas dunia dahulu. Lalu Allah sebut, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Segala nikmat yang ada di dunia ni semua mata'ul ghurur, semua nikmat yang sekejap dan penuh dengan tipu daya dalam hidup kami. Kemudian kita mati. Mati itu berakhir ke perjalanan hidup? Tak lagi. Tak lagi. Tak berakhir lagi. Bila start kita mula mati, bila roh kita mula keluar daripada mata kita. Saya tak bercadang nak cerita tentang mati. Tapi bila tanya bila bermulanya kematian seseorang, bila roh mula keluar daripada mata kita. Bila keluar saja, ada dua je bekas. Sama ada bekas yang warna hitam ataupun bekas yang warna putih. Bekas tersebut mula naik. Naik dibawa oleh malaikat. Penjaga langit yang pertama akan tanya, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan. Roh fulan binti fulan.
Bila sebut saja begitu, penjaga langit yang pertama sebut terus, beruntunglah dia hidup dalam keadaan saleh dan mati dalam keadaan saleh. Mudah-mudahan kita insya-Allah. Bila naik saja penjaga langit yang kedua tanya, penjaga yang ketiga tanya, naik menghadap depan Allah, Allah sebut, tentukan dia di kalangan ahli syurga illiyin. Mudah-mudahan kita juga insya-Allah. Bila sebut saja begitu, turun terus roh kita, berdiri di hujung kepala masing-masing. Yang bekas yang warna hitam yang besar ini, bila keluar saja daripada biji mata ni, masuk dalam bekas yang warna hitam tu, bau busuk Allah sajalah yang tahu. Masuk dicantum, kemudian ditarik naik, diheret naik. Penjaga langit yang pertama tanya, roh siapa kat ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Bila sebut saja begitu, penjaga langit yang pertama sebut, celakalah roh ini, hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Kemudian naik langit yang kedua, ketiga, sampai menghadap depan Allah. Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Bila sebut neraka sijin, turun terus roh, mula berdiri di hujung kepala masing-masing. Kita mula nampak siapa yang datang untuk nak mandikan jenazah kita. Kita boleh rasa saat mana orang usap tu badan kita. Kita rasa kucupan di atas dahi kita oleh anak-anak kita dan pasangan hidup kita. Kita boleh rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita boleh rasa saat mana orang mandikan jenazah kita. Kita sebut pada pemandi jenazah, perlahan-perlahan sakit mati tadi belum habis lagi. Kita mula hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzakh. Kita diusung. Kita boleh bilang berapa orang yang datang nak solat jenazah kita. Bila sampai saja jenazah kita sampai ke kubur, letak saja jenazah kita di kubur, di dekat dengan kubur kita ni, berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan, untuk memulakan perjalanan hidup di alam yang tiga yang disebut dengan alam barzakh. Kita dipaksa tuan-tuan masuk dalam kubur. Bila turun saja, masuk saja dalam kubur, pengalaman yang pertama kita akan rasa pengalaman kena himpitan kubur. Pom sekali. Pom sekali tersebut Allah sajalah yang tahu. Himpitan kubur, bukan azab kubur, himpitan kubur. Himpitan kubur ni Rasulullah sebut, tak ada seorang pun di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada ad-dagan, himpitan kubur, nescaya setiap bayi-bayi yang lahir itu, meninggal dunia itu, pasti mereka akan terlepas daripada himpitan kubur. Bayi pun tak terlepas daripada himpitan kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Sa'ad bin Mu'az di antara sahabat Rasulullah, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Waktu mana diusung jenazah Sa'ad bin Mu'az, diiringi seramai 70,000 para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Waktu mana turun saja jenazah Sa'ad bin Mu'az di dalam kubur, disebutnya bila turun saja jenazah Sa'ad bin Mu'az, kena sekali, pum sekali tersebut menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'az kemudian menjadi renggang kembali. Sa'ad bin Mu'az baru kena himpitan kubur itu sendiri. Bertanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur juga? Amalan apa yang menyebabkan dia terkena himpitan kubur? Lalu keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, Rasulullah bagi tahu pada kami, kerana dia tak bersih air kencingnya. Tak bersih air kencingnya. Bila sebut saja begitu, sahabat-sahabat tanya lagi, yang dimasukkan tak bersih air kencing itu maksud apa dia? Lalu dijawab, Sa'ad bin Mu'az, dia satu ketika, katanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, dia pulang daripada permusafiran, dia kencing sambil berdiri. Kencing sambil berdiri itu yang menyebabkan tak bersih air kencing dia. Kerana sebab itulah yang dia terkena himpitan kubur. Sekali dia terkencing sambil berdiri tersebut. Allah, kencing sambil berdiri sekali. Kita kencing sambil berdiri berapa kali lah kita? Tu kencing sambil berdiri, yang kena kencing. Nak sebutnya gambaran bagaimana kena himpitan kubur ini.
nak gambarkan pada kita ni himpitan kubur. Pengalaman yang pertama yang dilalui dalam hidup kita. Bila turun saja dalam liang lahat, bau tanah depan muka kita. Dengar suara bawah telinga ni. Bunyi tanah-tanah yang diturunkan. Tutup liang lahat kita ni, bunyi tanah-tanah yang turun. Mula hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzakh. Saya tak cadang nak cerita yang ni. Habis saja perjalanan hidup di alam barzakh, bangkit di alam yang keempat, dipaksa bangun di padang mahsyar Allah. Bila bangun saja, masing-masing mendengar satu pertanyaan di kalangan masing-masing. Man ba'atsana min marqadina? Siapa yang bangunkan kita daripada tempat tidur kita? Elok semalam kita tidur, lalu sekarang kita tanya balik, siapa yang bangunkan kita? Lalu masing-masing dengar satu jawapan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang telah ditentukan, yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman, dan benarlah Rasul-Rasul dahulu. Bangun kita di alam yang keempat ini, lalu mula dikepung. Kepung sebelah sah para malaikat kepung. Kepung siapa? Kepung manusia dan juga jin. Turun malaikat ni kepung. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai puak-puak jin dan juga manusia. Jin dan juga manusia. Siapa yang rasa nak lari sekarang? Lari sekarang. Lari sekarang, katanya Allah. Allah cabar. Cuba kamu lari sekarang. Fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang boleh terlepas daripada kepungan ini kecuali yang telah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mula cabar demikian. Atas dunia dahulu kan, bukan main lagi kamu. Banyak je alasan. Orang ajak jom pergi dengar ceramah malam ni. Malam ni tak boleh lah. Malam ni malam terakhir rumah terbuka. Dia jawab demikian. Malam ni tak boleh lah. Malam ni ada pasar malam lah dia suruh. Malam ni tak boleh lah. Semuanya alasan. Sampai di akhirat Allah cabar. Lari sekarang. Cuba kamu lari sekarang. Fanfudhu. Lari kamu sekarang. Aku nak tengok kamu lari. La tanfuzuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang boleh lepas kecuali yang dipaksa oleh Allah. Yang dilepaskan oleh Allah. Bila lepas saja, sampai pada mahsyar, masuk dalam syurga, kemudian terhumban ke dalam neraka, disembelih, mati di antara syurga dan neraka. Mati pun mati, maka hiduplah sampai bila-bila orang dalam syurga, dan hiduplah sampai bila-bila orang dalam neraka. Dan summa la yamutu fiha wa la yahya. Nak kata hidup tak hidup, nak kata mati pun tak mati, orang dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut pada tuan-tuan, ni perjalanan, rentetan yang kita nak lalui. Bila masa yang paling penting dalam hidup kita? Ni masa kita hidup sekarang. Hidup sekarang ni masa yang paling penting. Bila Allah bagi peluang untuk kita hidup ni, kita kena tanya, sebenarnya kita hidup ni kita kerja apa dalam hidup? Dalam hidup kita ni, kita nak apa dia? Tuan-tuan cuba tanya jalan sekali dalam hidup tuan-tuan. Tuan-tuan turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, tiap-tiap hari dalam hidup ni, tuan-tuan kerja apa dalam hidup? Yang sampai mengah dalam hidup kita ni, sampai letih hidup kita ni begini. Cuba tanya, kita kerja apa dalam hidup kita? Sampai baca Quran pun tak boleh. Sampai semayang pun entah ke mana. Sampai Islam pun tidak didokong dalam hidup kita. Sebenarnya kita nak apa dalam hidup? Cuba tanya jangan-jangan sekali di kalangan kita. Berkejaran tiap-tiap hari ni, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Ada setengah-setengah orang tak tahu nak baca Al-Quran, tak pernah berjumpa dengan para alim ulama, tak kenal pun para asatizah dalam hidup ini, tak kenal pun para alim ulama. Hidup ni mencaci maki je para alim ulama dalam hidup ni. Cuba tanya sikit, kamu kerja apa dalam hidup? Kamu nak apa dia dalam hidup ini? Ni anak-anak kita ni yang menghafal Quran ni, kita tanya, kamu nak apa kamu menghafal Quran dalam hidup kamu? Ada yang jawab, saya ni ustaz, saya turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, saya nak harta biar banyak ustaz. Yang jawab ni, dia jama'a malahu wa addadah, jama'a malan wa addadah, jama'a malan wa addadah. Hidup dia kumpul harta benda, kemudian dikira harta benda dia sebanyak mungkin.
Hidup dia dalam keadaan hidup nak harta je dalam hidup. Orang tanya kamu turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Nak apa? Nak harta, ustaz. Kenapa kamu nak dapat harta? Kamu rasa kamu mulia ke hidup bila kamu ada harta di sisi Allah? Allah muliakan hidup kita ni bila kita banyak duit ke? Baru kita jadi mulia dalam hidup. Ada yang jawab, ustaz, dia kata saya ni kalau duit banyak, orang pandang terus. Kalau tak ada duit, orang tak pandang saya, ustaz. Terikat dengan kata-kata manusia kan. No money, no talk disebut. Money is power. Duit menjadi kuasa. Harta benda menjadi nilai ukur dalam hidup ini. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mula ajar, jangan kamu muliakan orang kerana harta. Siapa-siapa yang jumpa dengan orang kaya, dia hormat orang kaya kerana kaya orang tersebut. 2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Allah hancur leburkan agama dia. Jangan kita ingat bila orang tu duit banyak, kita respect pada dia. So hebat kamu, duit kamu banyak. Tak, Allah tak muliakan kita dengan duit yang banyak. Kalau duit yang banyak menjadi nilai ukur di sisi Allah, mana kaya kita dengan kayanya Qarun. Qarun jauh lebih kaya di sisi Allah dibandingkan dengan kita. Kaya tak kaya Qarun, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci je baru, bukan bawa harta lagi. Bawa anak kunci je baru. Bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dengan harta-harta yang dimiliki oleh Qarun sedalam 70 hasta ke dalam muka bumi ini. Setiap kali ke mana terbit matahari, tenggelam 70 hasta dalam muka bumi. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Datang orang Melayu kita, sibuk buat program mencari harta Qarun, dia panggil begitu. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup ni mengejar apa dalam hidup kita? Ada yang jawab, saya tak kejar harta lah ustaz. Habis kamu kejar apa? Saya kejar tahta, sebut demikian. Saya kejar kuasa. Orang kita nak pada kuasa ni berebut di kalangan kita. Jawatan bukan besar sangat pun. Jawatan kecil je. JKKKKKKKK. Jawatan paling halus berebut. Berebut nak pegang jawatan. Orang tanya kenapa nak pegang jawatan? Bila saya ada jawatan, saya jadi mulia. Saya rasa hebat. Kita tanya balik, Allah muliakan kita dengan jawatan ke? Tak. Hidup ni Allah tak pernah memuliakan dengan jawatan. Rasulullah ajar, jawatan bukan satu kemuliaan. Jawatan laisa tashrifan, walakin taklifan. Jawatan bukan satu kemuliaan, tetapi jawatan satu tanggung yang kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Lagi besar jawatan kita, lagi penat kita depan Allah nanti. Tuan-tuan pegang je jawatan, tuan-tuan akan menyesal di hadapan Allah nanti. Tuan-tuan pegang AJK masjid kan, jadi AJK seorang, tuan akan bertanggungjawab depan Allah nanti. Kan ramai pula letak jawatan malam tu. Bila sebut begini, nak sebutnya akan tanya di hadapan Allah. Allah akan tanya terus, kamu AJK seorang kan? Saya AJK seorang. Kamu AJK seorang? Ya, saya AJK seorang. Subuh pagi tadi datang tak subuh pagi tadi? Tanya soalan tu je. Kamu AJK seorang kan? Saya AJK seorang. Penduduk kawasan Pangsupuri kamu ni, berapa ramai yang tak solat? Berapa kali kamu pergi ajak mereka untuk jaga solat dalam hidup kamu? Jenuh dah kita menjawab kita depan Allah. Nak jawab tu baru bahagian sebut. Belum lagi tanggungjawab yang lain. Bayangkan di akhirat nanti, suami melarikan diri daripada isteri, isteri melarikan diri daripada suami. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari suami melarikan daripada isteri, adik-beradik melarikan dengan adik-beradik yang lain. Jumpa tu masing-masing sebut, engkau jangan mengaku engkau isteri aku. Isteri pula sebut, engkau jangan mengaku engkau suami aku. Anak-anak sebut pada mak ayah dia, engkau jangan mengaku engkau bapa aku. Bapa pula sebut pada anak, engkau jangan mengaku engkau anak aku.
likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari masing-masing memikirkan macam mana nak lepas diri masing-masing menghadap depan Allah. Lagi besar jawatan kita, lagi penat kita depan Allah. Rasulullah ajar demikian. Bila Abu Dzar Al-Ghifari datang minta dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kamu tak lantik aku jadi pemimpin ya Rasulullah? Orang lain semua kamu lantik ya Rasulullah, aku tak jadi pemimpin. Kenapa Rasulullah?" Rasulullah jawab terus, "Ya Abu Dzar, innaka dhaif, innaha amanah, wa innaha yaumal qiyamati nadamah." Wahai Abu Dzar, kamu tu lemah. Kamu tu lemah. Pegang tanggungjawab. Pegang tanggung ini yang kamu kena jawab di hadapan Allah nanti. Kebanyakan orang yang pegang jawatan semua menyesal di hadapan Allah, kecuali orang yang boleh tunaikan tanggungjawab dia. Rasulullah cerita dengan perkara demikian. Nak sebutnya apa dia? Jangan rasa mulia bila kita jadi CEO. Jangan rasa mulia bila kita dilantik menjadi pengarah syarikat itu, pengarah syarikat ini. Jangan kita rasa mulia bila kita dah dilantik menjadi OCPD, menjadi besar jawatan kita, kapten dan sebagainya. Jangan rasa mulia, kerana semua tersebut merupakan satu tanggung yang kena jawab di hadapan Allah nanti. Kalau jawatan ini menjadi kemuliaan, mana besar jawatan kita dengan jawatan Fir'aun? Fir'aun kan besar jawatan dia. Besar tak besar jawatan Fir'aun? Sampai peringkat dia mengaku dia Tuhan. Fir'aun bila dia rasa hebat dalam hidup dia, dia sebut, "Ana rabbukumul a'la." Aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana Fir'aun mengaku dia Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku dia Tuhan. Katanya. Aku pun tak mengaku dia Tuhan. Iblis pun sedar diri senang kata. Iblis sebut ada juga manusia. Kenapa Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Fir'aun darah tak pernah naik tinggi. Fir'aun gaut tak ada gaut. Fir'aun dalam hidup Fir'aun tak pernah dalam hidup Fir'aun bersin. Bersin pun tak pernah. Disebut dalam satu kitab yang lain, Fir'aun tak pernah menguap dalam hidup. Menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je, menguap terus tak pernah gaya. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali besar dia. Nak lawan Fir'aun dia. Nak sebut gambaran dalam hidup kita ni. Hidup ni kita kejar apa? Ada yang jawab, saya harta tak kejar, tahta tak kejar. Habis kamu kejar apa? Dia jawab, saya kejar rupa Ustaz. Rupa. Ni orang kita yang terlampau obses dengan kecantikan. Yang sibuk dengan makeup ni. Yang nak jaga cantik ni. Malam-malam orang tidur, niaga makeup dalam Facebook ni. Jual alat-alat kosmetik dalam Facebook. Nak suruh jadi cantik ni. Yang perempuan sibuk nak bermuka putih. Muka putih, lengan hitam legam dia panggil begitu. Nak dalam hidup dia jadi demikian. Yang lelaki sibuk nak berbadan sadu. Nak berbadan sadu. Sadu ni tahu makna dia apa dia? Sasa bodoh dia panggil begitu. Nak sebutnya sadu. Lelaki sibuk nak badan kentang. Badan ni biar nampak sasa. Rela tak makan nasi, makan telur 21 biji sehari. Rela pada diri dia tak datang sembahyang maghrib, main gimnasium, nak betulkan badan ni, nak suruh nampak berketul-ketul badan dia. Tengah malam orang dah tidur, main futsal lagi. Pukul 2 pagi sepak bola futsal lagi. Pukul 1 pagi main futsal lagi. Kita tanya dia, kamu nak sembahyang subuh pukul berapa bro? Kamu nak bangun sembahyang subuh pukul berapa? Kamu ingat ke kamu boleh hidup sampai bila-bila ke? Kamu dengan mati nanti sumbat dengan bola-bola tersebut masuk dalam kubur kamu. Kamu nak bangun sembahyang subuh pukul berapa? Malang nasib kita. Kita dipermainkan oleh mereka itu sendiri. Nak sebutnya gambaran hidup kita ni habis je masa demikian. Untuk apa badan berketul-ketul? Badan ni bila berketul untuk apa? Kita tanya balik, dah badan ni ketul-ketul, nampak ketul ni untuk apa? Dia jawab, untuk pakai seluar dalam, naik atas pentas Ustaz. Itu je kerja dia. Tak ada manfaat langsung dia panggil. Nak tunjuk badan ni, badan berketul-ketul demikian. Islam datang, Islam ajar. Hidup ni jangan kejar dunia. Kalian kejar dunia, kalian akan tertinggal dengan akhirat Allah.
hidup ni kejar syurga. Mengejar syurga mesti menjadi impian setiap kita. Ni tajuk yang kita nak sebut malam ni. Dalam hidup ni mesti kejar syurga, tuan-tuan. Jangan sampai terlepas syurga. Kalau tuan-tuan terlepas syurga, tempat tuan-tuan dalam neraka. Tak ada manfaat tuan-tuan hidup. Untuk apa manfaat hidup? Hidup atas dunia, harta benda banyak, jawatan besar, pengaruh ramai. Kita ni orang panggil dengan title, berbagai-bagai title. Bila masuk kubur, masuk neraka terus. Apa manfaat hidup demikian? Manfaat apa dalam hidup kita demikian? Hidup ni biar cerdik. Rasulullah ajar orang mukmin ni orang cerdik. Macam mana cerdik? Cerdik ni bukan orang yang ada yang disebut dengan doktor, bukan yang disebut dengan orang yang ada title Datuk, Tan Sri, orang yang rumah besar. Ni bukan orang cerdik. Orang cerdik macam mana orang cerdik? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang menyiapkan diri dia untuk sentiasa bersiap sedia untuk saat mana di malam pertama dia di barzakh dan malam seterusnya sampai dia di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini secerdik-cerdik manusia. Orang yang bodoh siapa? Rasulullah sebut, man ittaba'a hawahu. Orang yang hidup layan dia hawa nafsu dia. Hidup dia layan hawa nafsu dia. Lepas layan hawa nafsu dia, wa tamanna 'ala Allah. Kemudian dia letak angan-angan pada Allah. Orang tanya ada dia, tak semayang ke? Tak. Kenapa kamu tak semayang? Kamu ni Islam ke kafir? Islam lah. Kafir-kafir ni jangan sebut dia. Marah dia sebut demikian. Habis tu kamu tak takut neraka ke? Takut. Siapa kata tak takut? Habis tu kenapa kamu tak solat? Aku penat, dia jawab. Aku penat. Orang tanya pada dia, habis tu kamu nak jawab apa dia depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat. Senang jadi hidup demikian. Hidup ni jangan begitu. Hidup ni, inilah sebodoh-bodoh manusia. Berusahalah tuan-tuan untuk dapatkan syurga Allah. Kita ni nak tahu kita ni ahli syurga ke tak ahli syurga, senang je dalam hidup. Kalau ada jemaah-jemaah tanya ustaz, habis tu nak kejar-kejar syurga ni, macam mana saya nak tahu saya ni ahli syurga ke tidak ahli syurga? Senang je tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan balik ke rumah masing-masing, tuan-tuan pegang tangan orang rumah, pergi duduk jauh-jauh dia sikit daripada anak-anak kita, pergi tepi-tepi longkang biar romantik sikit. Tanya je satu soalan, yang cuba tengok muka abang. Abang ni, kalau abang meninggal dunia malam ni lah, gamak-gamaknya besok abang masuk syurga tak? Tanya je soalan ni. Biar orang rumah mandang atas bawah. Susah juga bang, katanya orang rumah. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7.30 bang. Nak masuk syurga macam mana? Sejak saya kahwin dengan abang ni, saya tak pernah pun khatam Quran depan abang. Semenjak saya kahwin dengan abang ni, saya tak pernah tengok pun abang bangun malam-malam menangis teresa-esa atas tikar sejadah. Kita boleh agak dah. Kita boleh agak terus. Kita ni kalau kita meninggal dunia kan, terbaring je jenazah kita tu, orang rumah kita pandang jauh-jauh je. Tak lepas orang tua ni. Amalan apa yang kita ada dalam hidup kita? Dalam hidup kita ni, biar orang rumah tanya pula, muka air bang, ada harapan tak? Kita memandang 2 kali 5, 5 kali 2 je kita. Lebih kurang sama je kita. Lalu bermula daripada sinilah kita mesti mula mengejar syurga. Siapa nak masuk syurga? Jaga 3 perkara. Jaga 3 perkara je malam ni. Saya nak sebut. Siapa nak masuk syurga? Jaga betul-betul 3 perkara. Yang pertama, jaga keyakinan hidup dengan Islam. Jangan goyang hidup dengan Islam. Jangan teragak-agak dengan Islam. Yang pertama ni hidup, biar yakin. Semakin tua kita, semakin yakin dengan Islam. Kita tak berpaling daripada Islam. Jangan berpaling tumit dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang Muslim. Muslim maksudnya apa dia? Benar-benar kita terima Islam dalam hidup kita. Islam dalam ekonomi, Islam dalam politik, Islam dalam sosial, Islam dalam kebudayaan, semua sekali Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam semua sekali.
Jangan ambil separuh dan kufur separuh yang lain. Jangan jadi macam ahlul kitab di kalangan sebelum daripada ni. Sehingga kan Allah tegur di kalangan mereka sebut, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah patut kamu beriman separuh dan kamu kufur separuh yang lain? Islam, bila sebut Islam, saya terima Islam dalam ekonomi Islam. Saya terima Islam dalam pendidikan Islam. Saya terima Islam dalam politik Islam. Jangan pisah-pisahkan, jangan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pisahkan, tuan-tuan sebut, saya tak terima Islam dalam politik Ustaz. Politik suku, agama suku. Orang kita sebut demikian. Tunggu tuan-tuan. Bila tuan-tuan dekat nak mengucap, dekat nak roh kita ni sampai di halqum, agak-agak tuan-tuan nak sebut macam mana? Roh sampai di halqum je. Rasulullah cerita terus. Syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita. Syaitan sebut, anakku, jangan mati dalam Islam. Ni Abah. Abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak saman, kamu mati dalam Yahudi. Kemudian kita cuba mengucap. Syaitan menyamar menjadi arwah ibu kita pula. Dia sebut, anakku, jangan mati dalam Islam anakku. Ini Umi. Umi yang pernah membesarkan kamu. Ni dada ni. Dia tunjuk buah dada dia. Dada ni pernah menyusukan kamu. Wahai anakku, jangan mati dalam Islam. Matilah kamu dalam Kristian. Tuan-tuan, syaitan AU 1 ni tuan-tuan. Syaitan kawasan ni tuan-tuan. Dia tak sebut matilah dalam Kristian. Dia tak sebut mati dalam Yahudi tuan-tuan. Tuan-tuan tunggu sikit lagi. Dia tak akan sebut matilah dalam Yahudi. Dia tak sebut. Kerana kita tak pernah kenal Yahudi. Kita tak pernah kenal yang disebut dengan Kristian. Dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kalian dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Anakku, matilah kalian dalam Islam nasionalis. Kalian matilah dalam Islam sekularis. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah, kita sebut demikian. Ramai mana di kalangan kita tak berkeyakinan dengan Islam, akhirnya dia masuk dalam kubur di saat mana dia tak membawa Islam dalam hidup dia. Jangan tuan-tuan, tak ada siapa yang boleh selamatkan kita bila kita masuk dalam kubur kecuali Islam. Nasionalis tak boleh tolong kita. Sekularis tak boleh tolong kita. Segala izm yang ada semua tak boleh tolong kita. Yang boleh tolong kita ialah yang disebut dengan Islam. Bila kita sebut Islam, terima semua Islam. Jangan kita, saya tak terlibat Ustaz. Saya DAP, saya duduk atas pagar, disebut demikian. DAP kan duduk atas pagar. Kita kata, lagi duduk atas pagar, lagi kena cucuk punggung. Nak sebutnya demikian. Jangan hidup demikian. Hidup ni mesti dengan Islam. Segala benda yang kita buat, kita kena tanya. Ekonomi Islam ke tak Islam? Politik Islam ke tak Islam? Dalam hidup kita, kebudayaan Islam ke tak Islam? Segala benda diajar dalam Islam ini sendiri. Berkeyakinanlah dengan Islam untuk masa depan hidup kita ini. Kalau kita tertanggal Islam daripada badan kita ni, tertanggal sikit je Islam dalam hidup kita, habis kosong terus dalam hidup kita. Masuk dalam kubur, Allah cerita, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Sebut Muhammad, ada di kalangan umat manusia ni, bila masuk dalam kubur, akhsarina a'mala, kosong amalan menghadap depan Allah. Kenapa kosong? Tak semayang ke? Semayang. Tak puasa ke? Puasa. Tapi punca apa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Sepanjang dia hidup di atas dunia, dia sesat dalam beramal yang disebut dengan ajaran agama tersebut. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sangka amalan-amalan mereka itu diterima di sisi Allah. Allah jadikan semua amalan dia itu tidak diterima di sisi Allah, menjadi kosong menghadap di hadapan Allah. Kosong tuan-tuan. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Kam min sha'im laisa lahu illa al-ju' wal 'atash." Berapa ramai orang yang puasa, dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia kecuali lapar dan dahaga semata-mata. Rugi dalam hidup dia. Kam min qa'im, berapa ramai orang yang bangun tahajud malam, laisa lahu illa at-ta'ab wan nasab. Dia tak dapat apa-apa kecuali dalam hidup dia dapat letih dan juga lelah yang sepanjang dia dalam keadaan dia bangun tahajud malam tadi. Punca apa dia? Punca kosongnya, punca dia teragak-agak dengan Islam. Jangan teragak-agak dengan Islam. Bila kita pilih Islam, terima Islam.
Pelik kita orang Islam tolak Islam. Orang Islam tak terima Islam. Tak kepelik dia panggil demikian. Kita orang Islam, kita sendiri tolak Islam. Pelik dalam hidup dia panggil. Nak sebut gambaran yang pertama, biar berkeyakinan dengan Islam, baru kita berjumpa syurga Allah. Yang kedua, nak dapat syurga Allah, yang kedua, tolong jaga amal ibadah. Jaga amal ibadah. Yang pertama tadi, jaga keyakinan. Sebab keyakinan ni akan jadi longgar. Lagi lama kita hidup, lagi yakin dengan dunia, tak yakin dengan akhirat. Lagi payah nak masuk akhirat dalam dada kita. Yang banyak masuk dalam tuadan kita ni apa dia? Dunia je yang masuk. Sembahyang kita tak rasa nikmat. Puasa kita tak rasa lazat. Bangun tahajud malam kita tak rasa bagaimana dekatnya kita dengan Allah. Kenapa jadi demikian? Kerana tadilah yang pertama keyakinan kita longgar. Kemudian yang kedua, ibadah kita cuai. Jaga ibadah. Ibadah apa yang kena jaga sangat dalam hidup? Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian jangan tertinggal solat. Ibadah yang pertama kena jaga dalam hidup ni solat. Solat ni paling besar dalam diri kita. Jaga ibadah solat. Ibadah solat kita ni jangan malas untuk kita nak melaksanakan tanggungjawab kita. Solat 5 waktu bermula daripada akil balik, mesti kita jaga sampailah kita menghadap depan Allah. Jangan tertinggal walaupun 1 rakaat. Solat dalam hidup kita. Bila kita dah sampai usia 40 tahun, tingkatkan lagi. Apa dia? Jaga solat berjemaah. Jaga solat berjemaah. Jangan malas untuk jaga solat berjemaah. Bila kita dah sampai usia 60 tahun, jangan tinggal lagi solat tahajud malam. Bangun tiap-tiap malam, bangun tahajud. Tiap-tiap malam. Tahajud ni ambil 3 pilihan. Ada 3 pilihan untuk tahajud. Pilihan yang pertama, cara yang dibuat oleh Rasulullah. Rasulullah buat macam mana untuk tahajud? Rasulullah tidur lepas isyak, kemudian Rasulullah bangun pukul 2 pagi, Rasulullah tidur balik pukul 3 pagi. Kemudian Rasulullah bangun balik untuk subuh. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Pilihan yang pertama ni saya tak berapa cadangkan untuk orang Malaysia kita. Orang Malaysia kita ni kalau dia tidur, dia bangun, dia tidur tak bangun-bangun dia panggil. Itu perangai orang Melayu kita. Kerana boleh jadi ni dia panggil garisan khatulistiwa. Garisan khatulistiwa yang kita berada ni menjadi kesukaran untuk kita tidur, kemudian kita bangun balik. Biasanya kalau kita tidur, kita bangun balik, kita tidur, payah dah kita nak bangun. Jadi payah. Kecuali orang yang ada kekuatan tersendiri. Kalau tak dapat yang pertama, ambil pilihan yang kedua. Yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tidur, bangun dekat dengan subuh, bangun. Pukul 5 pagi bangun. Pukul 4:30 pagi bangun. Straight buat amalan ibadah sampailah subuh. Kemudian lepas tersebut, kitanya lepas pada subuh sembahyang isyraq dan sebagainya, rehat sekejap. Untuk masa kita demikian dalam hidup kita. Dan ambil pilihan, kalau tak boleh pilihan yang kedua ni, ambil pilihan yang ketiga. Pilihan ketiga apa dia? Ada orang yang jenis, dia sebut, ustaz, saya tak boleh bangun tahajud. Saya susah bangun tahajud. Kenapa susah? Saya makan banyak sebelum tidur. Lalu kalau saya makan banyak, saya payah nak bangun. Kita jawab balik pada dia, kalau begitu jangan makan sebelum tidur. Dia jawab, tak makan pun tak bangun ustaz dia. Kalau makan lagi tak bangun, dia sebut demikian. Susah nak bangun. Macam mana tak boleh bangun? Kenapa tak bangun? Tak kunci jam ke? Jam kunci. Jam je bangun, saya tak bangun-bangun. Kita tanya kenapa tak bangun? Susah sangat ke nak bangun? Kenapa? Alasan apa kamu tak bangun? Dia jawab, memang susah ustaz. Sebenarnya bukan saya je tak bangun. Sebenarnya saya ni sejak berketurunan tak bangun-bangun. Maknanya dia mula menyalahkan keturunan dia. Baik, mulakan pada kita ambil yang ketiga. Alim ulama sebut apa dia? Mula yang ketiga ni apa dia? Peringkat ni di mana lepas je isyak, sebelum subuh, sebelum kita tidur, dekat nak tidur tu sembahyang tahajud terus. Tahajud terus. Kerana isyak, tahajud ni bermula bila? Lepas isyak. Berakhir bila? Sebelum ada subuh. Habis tu tak tidur lagi. Tak tidur menjadi sunat. Alim ulama sebut demikian.
Kalau habis tu kita kata nak juga pahala sunat, tidur dulu sekejap, buat tidurlah, pejam je mata. Pejam je mata sebagaimana orang melalui Muzdalifah. Yang mereka nak kutip batu tu, bila nak kutip batu tu, kita disunatkan tidur kan? Sunatkan tidur, buat tidur. Buat tidur. Nak sebutnya demikianlah kita. Bila kita nak suruh boleh bangun tahajud juga. Dalam usia kita ni, kita bangun, jangan tertinggal tahajud. Usia 60 tahun ke atas, jangan tinggal walaupun satu malam untuk tahajud. Kalian akan rasa bangga saat mana menghadap di hadapan Allah nanti. Jangan malas. 60 tahun tak masuk pejabat dah kita pun. 60 tahun mana ada dah pejabat nak terima kita. Kita pun tak masuk dah pejabat. Nak tunggu umur 93 tahun masuk pejabat balik dia. Lambat lagi umur yang demikian. Dalam usia kita ni, dalam usia 60 tahun ni, bangun tiap-tiap malam, bangun untuk kita tahajud dalam hidup kita yang pertama. Yang kedua, saya nak sebut ibadah apa yang perlu dibuat dalam hidup kita. Ibadah yang kedua, baca Quran. Jangan malas baca Quran. Quran mesti wajar dibaca. Siapa-siapa yang tak boleh baca Quran di kalangan kita, siapa yang nak masuk syurga tak boleh baca Quran. Cari guru-guru Al-Quran sekarang. Menangis sekarang di dunia, jangan menangis bila kita keseorangan di dalam kubur nanti. Cari sekarang, belajar Al-Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran di kalangan kita, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Kalau kalian tak boleh baca Quran, kalian mati di saat mana kalian tak boleh baca Quran, kalian masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tak percaya cuba try mati lah nanti. Lepas ke tak lepas? Masuk dalam kubur je, mereka tanya terus, Quran boleh baca? Quran boleh baca? Tak boleh malaikat. Kamu buat apa di atas dunia? Umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kamu hidup tergagak, tak boleh baca Quran. Kamu buat apa di atas dunia? Kamu buat apa di atas dunia? Quran tak boleh baca? Tak boleh malaikat. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Jangan. Siapa yang tak boleh baca Quran, datang jumpa dengan AJK Surau. Jumpa dengan AJK Surau. Bagi tahu pada AJK Surau, Tuan, saya tak boleh baca Quran, Tuan. Bantulah saya tak nak mati dalam keadaan saya tak boleh baca Quran. AJK Surau jangan pula jawab, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. AJK jangan jawab demikian. Buat malu company je dipanggil. Nak sebutnya, di kalangan kitanya, biar kita saling tolong-menolong. Yang tak boleh baca Quran, istihar terus. Saya tak boleh baca Quran. Senarai ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Senarai ahli qaryah yang dah boleh baca Quran. Ketemukan mereka. Bagi tahu, Tuan jumpa dengan orang ni. Ni nombor telefon dia. Tuan belajar dengan orang ni. Rasulullah sebut, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang terbaik di kalangan kamu, siapa yang sibuk belajar Quran dan dia mengajar orang lain pula Al-Quran Karim. Tak adalah ilmu yang paling terbaik hidup atas dunia ni, belajar dalam hidup, kecuali Al-Quran. Paling terbaik yang Allah jadikan dalam hidup kita. Jangan tak boleh baca Quran. Kalau tak boleh juga, ada jawab, saya ustaz memang tak boleh ustaz. Kenapa tak boleh? Saya ni benak sikit. Kenapa benak? Makan semut banyak sangat dulu. Bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Nak sebutnya benak sungguhlah dia. Tak boleh pada diri dia. Kalau tak boleh baca Quran, tolong salin balik Quran. Tolong salin balik Quran. Saya cabar orang yang tak boleh baca Quran, kalian tak boleh baca Quran, kalian salin balik Al-Quran. Jangan mati kecuali saat mana kita mati, kita dah tulis dan kita salin kembali Al-Quran untuk dijadikan saksi di hadapan Allah. Biar salin balik tuan-tuan. Saya nak minta orang yang tak boleh baca Quran, tolong salin kembali Al-Quran. Salin tekak balik. Lama-lama insya-Allah Allah akan tegangkan hati dia. Kenapa dia salin ini? Kerana penyakit orang Melayu kita ni ada dua. Satu penyakit mulut, satu lagi penyakit jari. Penyakit mulut ni, dia suka mencaci maki. Dia suka semakin berusia, semakin kotor bahasa yang keluar daripada mulut dia. Supaya tak kotor bahasa ini, baca Quran dalam hidup. Katakanlah dia tak boleh
mulut dia tak boleh jaga. Tolong jaga jari. Tulisan ini. Orang kita ni ramai sangat tak pandai nak jaga tulisan. Tak pandai nak jaga tulisan. Sanggup menjadi RBA tu. Red Bean Army. Tentera musuh. Sanggup habiskan masa dia mencaci maki. Kerja dia dalam Facebook, dalam Twitter dan sebagainya. Ni di kalangan kita ni dosa ni. Saya nak sebut yang banyak dosa ni, tolonglah salin kembali Al-Quran. Kamu tak dapat Quran lah yang kamu jadi demikian. Kalau kamu ada Al-Quran, tak mungkin mulut kamu nak bercakap demikian. Orang yang ada Al-Quran, tak mungkin. Kalau tulisan, kamu sentiasa hidup dengan tulisan Quran, tak mungkin kamu nak membiarkan jari-jari kamu untuk mengotori pelukisan hidup yang Allah jadikan dalam perjalanan hidup kita ini sendiri. Maknanya apa dia? Al-Quran ni nombor 2. Yang ketiga, dalam ibadah ni apa dia? Belajar. Duduk dalam majlis ilmu. Cari majlis ilmu ayah-ayah, ibu-ibu. Jangan malas duduk majlis ilmu. Sentiasa kita. Biar sampai bila kita meninggal dunia, malaikat tanya, kamu belajar tafsir dengan siapa? Kita boleh jawab, saya belajar dengan ustaz sekian. Kamu belajar hadis dengan siapa? Kita jawab, saya belajar dengan Ustaz Kamul Hisham. Kita boleh sebut, saya belajar dengan Ustaz Farhan. Saya belajar dengan Ustaz ni. Kita boleh jawab. Kamu belajar sirah dengan siapa? Kita boleh jawab, saya belajar dengan orang ni. Saya belajar dengan orang ni. Ramai ustaz-ustaz yang ada di kalangan kita. Jawab. Jangan tak jawab. Bila kita menghadap depan Allah nanti. Kemudian yang akhir sekali, saya nak sebut amal ibadah yang kita kena jaga apa dia? Sedekahlah di jalan Allah. Semakin kita berusia, semakin kita banyakkan infak. Semakin berusia, semakin sedekah. Sedekah. Bagi. Jangan simpan lagi. Harta benda kita ni, tukarkan daripada nilaian harta kepada nilaian pahala. Ubah terus. Ni ibadah. Kalau kita nak suruh selamat untuk masuk dalam syurga Allah SWT. Dan kita tak akan miskin dengan kita bersedekah di jalan Allah. Saya nak sebut, lagi kita banyak bersedekah, lagi senang jalan hidup ini. Allah tak jatuh miskin bagi siapa yang menolong agama Allah. Tuan-tuan akan jadi kaya sepanjang masa, tuan-tuan. Saya nak sebut cerita saya, pengalaman saya lah. Saya sendiri berpengalaman. Saya rasa bila kita tolong agama Allah, Allah tolong kita ni yang kita tak jangka-jangka dalam hidup. Kita tak boleh nak fikir. Allah bagi nikmat dalam hidup kita setelah mana kita menolong agama Allah dengan kita menginfakkan harta kita, masa kita dan keseluruhan untuk mentaati perintah Allah SWT. Dan yang akhir sekali saya nak sebut, yang kita kena samakan, nak suruh jaga kita, nak suruh masuk syurga ni, dalam mengejar syurga, yang ketiga tolong jaga akhlak. Akhlak tolong jaga. Macam mana nak jaga akhlak? Nak jaga akhlak, yang pertama jaga mulut. Jangan cakap mengata, jangan cakap benda-benda yang kotor sehingga menyakitkan hati sesama kita. Jangan. Jaga akhlak. Dah, jangan cakap lagi tentang urusan dunia. Jangan sibuk tanya orang siapa juara Gegar Waganza. Jangan sibuk tanya. Jangan sibuk tanya soalan-soalan yang melibatkan dengan dunia. Sibuk tanya anak-anak kita, bila Abi meninggal dunia, Umi meninggal dunia, kamu nak ke bumi jenazah Abi dan Umi di mana? Tanya soalan ni pada anak-anak kita. Bila Abah meninggal dunia, siapa nak kapankan jenazah Abah? Tanya soalan ni pada mereka sebut. Bila Umi meninggal dunia, siapa yang nak tunggu atas kubur malam yang pertama, saat mana Umi berseorangan di dalam barzakh? Siapa yang nak baca doa pada Umi? Malam yang kedua, siapa yang nak duduk atas kubur ini? Malam yang ketiga, siapa yang nak tinggal atas kubur? Tanya anak-anak kita demikian. Biar anak kita tanya, kenapa malam ni? Kenapa malam? Malam tak sanggup hantu maklimah balik rumah. Kenapa malam? Kenapa malam ni kita sambung tahun depan pula lah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Dan anda tengok tuan-tuan dah betulkan tulang belakang 7 kali dah nak kira. Jadi cukup dah sejam lebih anda bercakap ini. Mudah-mudahan Allah jadikan malam-malam yang kita lalui ini malam-malam yang indah, dan Allah jadikan semua kehidupan kita ini yang hadir pada malam ini di kalangan ahli syurga Allah SWT. Mudah-mudahan kita terselamatlah daripada ancaman-ancaman bahaya kita di hadapan kita nanti dengan persiapan-persiapan yang kita lakukan dalam hidup kita. Ayah-ayah, ibu-ibu yang
ada kelapangan masa pada setiap hari Rabu saya berkuliah di Masjid Ar-Ridwan ini sendiri. Saya minta kalau tuan-tuan yang kosong kelapangan masa setiap pagi Rabu 9.30 hingga pukul 10.30 tu, tuan-tuan datanglah sekejap belajar tentang mengenai, sekarang cerita tentang mengenai suasana kematian, cerita tentang mengenai mati dan sebagainya. Tiap-tiap pagi Rabu, kalau tuan-tuan tak ada kerja pagi Rabu, datanglah duduk sekejap mendengar majlis ilmu. Dekat dia, saya dipahamkan kawasan ni dengan tempat sebut dekat kan, Masjid Ar-Ridwan tersebut. Jadi tuan-tuan datang sekejap, bawa keluarga kita ni, daripada kita duduk je kat rumah tengok Tom and Jerry kat rumah dia panggil. Lebih baiklah kita pergi duduk dengan dalam majlis ilmu, ajak sahabat-sahabat kita. Saya tiap-tiap minggu datang daripada Shah Alam, datang ke Masjid Ar-Ridwan. Bila tanya saya, bila diminta sangat, ustaz datanglah mengajar di kawasan ini, saya pilih satu tempat ini saja. Tuan-tuan yang ada sekitar ini, datanglah untuk sama-sama menadah kitab, duduk belajar setiap pagi Rabu tersebut. Datang tuan-tuan, mudah-mudahan. Saya mengajar di Masjid Negeri Shah Alam dah lebih kurang 18 tahun dah. Tiap-tiap pagi Khamis di Masjid Ar-Ridwan ni baru kita mula lagi. Tiap-tiap pagi Rabu. Kalau tiap-tiap pagi Rabu saya datang jauh, tuan-tuan tak datang juga, rugi tuan-tuan. Saya dengar yang paling jauh yang datang daripada Kuala Lipis, tiap-tiap minggu datang ke Masjid Ar-Ridwan. Kalau tuan-tuan yang duduk kawasan sekitar ini tak datang juga, rugi pada diri kita. Dan saya dipahamkan yang jauh lagi daripada puncak alam, habis dah alam, puncak dah dipanggil, datang juga untuk belajar. Kita yang ada kawasan ini, datanglah untuk sama-sama menambahkan ilmu dan menadah sekejap je untuk jadi bekalan dalam hidup kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah nantilah, insya-Allah. Tuan-tuan, mari kita baca doa sama-sama, mudah-mudahan Allah jadikan malam yang baik ini dengan doa-doa yang soleh yang kita lakukan ini. Sebelum kita baca doa ni tuan-tuan, ada satu kitab yang saya karang. Kitab ni kitab persiapan menjelang kematian. Di antara satu-satu kitab yang saya tulis bila dekat nak mati kita nak buat macam mana. Dalam ni ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah, nak tak Abu Hurairah, kamu baca doa ni. Bila kamu baca doa ni, kamu meninggal dunia. Lepas pada kamu baca doa ni, kamu tahu kamu sakit ni membawa kematian pada kamu. Kamu baca doa ni. Kemudian kamu baca doa ni, kemudian kamu meninggal dunia. Tempat kamu dalam syurga Allah, dan Allah haramkan jasad kamu daripada api neraka Allah. Katanya Abu Hurairah, apa dia ya Rasulullah? Rasulullah pun ajar doa ni. Abu Hurairah diajar sahabat-sahabat, sampailah pada guru saya waktu mana saya belajar kat Al-Azhar dahulu. Guru saya diajar, dia kata, kamu baca doa ni. Dia baca, kemudian kami ikut. Dia baca, kami ikut. Hujung tu dia sebut, aku ijazahkanlah doa ini pada kamu semua. Kami pun jawab, kami terimalah doa ini. Malam ni saya nak baca juga doa ni, tuan-tuan ikut doa yang saya baca. Kemudian hujung nanti saya sebut, saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir. Jemaah jawab, kami terimalah doa ini. Boleh kan? Kita baca doa ini. La ilaha illallah, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, wa subhanallah Rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih ala kulli halin. Allahu akbar kabiran kibriya Rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bikulli makanin. Allahumma in kunta amrattani litaqbida ruhi fi awwali maradi hada faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar
kama ba'atta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Jemaah sekalian, kitab ni, sebelum daripada ni saya karang kitab ni. Ud'u ni, doalah kamu padaku. Doa ni saya ambil daripada surah Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Dalam Quran, doa-doa dalam Quran kita kumpulkan balik dan kita keluarkan balik doa tersebut. Tuan-tuan buatlah amalan baca doa ni. Doa ni kita kumpul tersebut, tuan-tuan buat jadikan satu amalan dalam hidup kita. Doa kita waktu mana kita mohon keampunan pada Allah macam mana. Doa kita waktu mana barang kita hilang macam mana. Doa kita bila kitanya dalam di saat mana kita diuji oleh Allah dengan ujian-ujian sakit macam mana. Ini semua ada dalam Quran. Saya ambil daripada surah Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Tinggal lagi tuan-tuan baca dan hafal je tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak sebut, kita jadi amalan dalam kehidupan kita seharian. Doa-doa ini sendiri. Saya karang kitab ni tuan-tuan kerana saya bangunkan sekolah tahfiz sama dengan tempat tuan-tuan ni lah. Saya sendiri bangunkan lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz di belakang saya ni sendiri. Satu di Shah Alam, satu lagi di selatan Thailand, satu lagi di Pulau Langkawi, satu lagi di Pahang, di Jerantuk Pahang, satu lagi di Kelantan. 2-3 buah sekolah tahfiz ni pelajar-pelajar ada lebih kurang 1000 lebih pelajar yang menghafal Quran. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin, kita tanggung mereka belajar tersebut. Seorang yang belajar tu kita tanggung sebanyak 3,500 seorang. 3,500 setahun mereka belajar di sini. Macam mana kita buat? Kita tolong Selatan Thailand, asalnya pelajar ada 22 orang je anak yatim piatu. Mak mereka, ayah mereka ditembak mati, kita ambil anak-anak tersebut. Sekarang pelajar-pelajar 22 orang ni sekarang dah tambah pelajar menjadi hampir 500 lebih pelajar. Tiap-tiap bulan saya dengan sahabat-sahabat hantar bantuan tu lebih kurang 30,000, 40,000 ringgit setiap bulan demikian. Macam mana cara kami buat? Nak suruh kami tanggung ni, kami suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tersebut mereka bangun, mereka letak depan mereka bangun tahajud tiap-tiap malam. Bangun doa pada Allah, kemudian mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan madu tu untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu badan. Ada yang kena kencing manis teruk, dia buat amalan minum air madu, turun kadar gula dalam darah dia. Saya pernah kena batu karang sekali. Saya minum air madu, keluar batu karang tersebut. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu. Saya buat tempat tu di Shah Alam ni pusat rawatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata datanglah merawat di Shah Alam. Datang rawatan percuma je, tak kena bayar apa-apa pun. Kalau ada di kalangan keluarga tuan-tuan yang kena ujian, bila berjumpa dengan doktor kata tak ada penyakit apa-apa, tapi pergi datang jumpa dengan kami baca ayat Quran, kita akan tahu orang ni kena gangguan ke, kena sihir ke, yang kena penyakit saka ke di kalangan kita. Di kalangan kita ni kan, bila kena sihir kita tak tahu nak buat macam mana. Kita pun pergi report pada polis, tuan saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga. Nak sebut tempat kita ni tak ada undang-undang. Undang-undang sihir ni tak ada. Ada yang datang mengadu kena gangguan saka. Saka teruk. Gangguan saka ni dia mimpi air banyak pada malam hari. Kemudian dia mimpi berenang dalam air. Ataupun dia mimpi menyusu bayi. Ataupun dia mimpi rumah-rumah lama. Kerap dalam hidup dia. Kemudian badan ni bang semacam. Bangun tidur tu rasa sakit badan kini sendiri. Ni gangguan saka dipanggil. Gangguan saka ni masalah. Kalau gangguan pusaka tak masalah langsung. Senyum je gangguan pusaka. Sayanya ambil minyak zaitun, minyak habatus sauda, kita buat dalam bentuk krim. Yang begini. Tuan-tuan ambil krim ni, tuan-tuan sapu dekat belikat belakang kita ni, ataupun sapu di sendi. Sapu sikit-sikit je. Sapu dekat sendi-sendi kita ni sendiri. Mudah-mudahan keluarlah gangguan-gangguan yang tak baik ni sambil kita selawat dan kita baca doa-doa dalam diri kita ni. Buat amalan demikian tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada diri kita ni. Kemudian yang akhir sekali tuan-tuan, kat luar nanti ada, saya sedang bangunkan pusat tarbiyah di Shah Alam.
Dia panggil Shah Alam Tarbiyah Center. Saya memerlukan dana sikit. Dana ni untuk nak beli bangunan ni. Kita di Shah Alam ni tak ada lagi pusat tarbiyah. Jadi kita beli satu bangunan. Kat bawah tu kita nak buat tempat majlis ilmu, tempat belajar dan sebagainya. Bangunan ini diperlukan dana lebih kurang 1.5 juta untuk kita nak beli bangunan ini. Kalau ada siapa-siapa yang nak derma melalui 1.5 juta, selesailah masalahnya dia panggil. Manalah tahu di kalangan kita yang nak infak, nak wakaf. 1.5 juta rupiah pun terimalah kita ni. Atau mudah-mudahan demikian. Tuan-tuan ambil je pamphlet ni, tuan-tuan pergi ke Maybank, tuan-tuan berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu sama. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma, niat untuk arwah ayah, arwah ibu kita, mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan untuk kita lah, insya-Allah. Di samping kat belakang tu ada yang disebut dengan susu kambing pun sama, ada kat belakang itulah. Tuan-tuan buat amalan lah, mudah-mudahan dia jadi kekuatan pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya berada di hadapan bangunan 3 blok. Blok yang pertama, blok yang kedua dan blok yang ketiga ini merupakan bangunan yang telah kita bersedia untuk membayarnya. Jangkaan dalam masa 3 ataupun 4 bulan lagi untuk kita bayar bangunan ini. Dan kita bercadang untuk bayar dan kita wakaf untuk dijadikan pusat pentadbiran pada Ma'had Tahfiz An-Nabawi dan juga College Ma'had Tahfiz An-Nabawi. 3 blok ini kita bercadang untuk dijadikan tempat pengajian bagi pelajar-pelajar yang sudah habis 30 juzuk Al-Quran Karim. Kemudian mereka menyambung pula ke peringkat syahadah dan juga menduduki peperiksaan SPM dan juga beberapa peperiksaan yang lain pula. Saya bercadang untuk mencari seramai lebih kurang 1,000 orang pewakaf yang sanggup mewakafkan sumbangan sebanyak RM5,000 untuk satu lot. Kalau kita ada lebih kurang 1,000 orang, maka insya-Allah kita akan dapat sebanyak lebih kurang RM5 juta. Bangunan ini berjumlah harganya 5.3 juta. 3 blok ini, 1, 2 dan 3. 3 ini insya-Allah, dan kita telah membayar deposit sebanyak lebih kurang RM500,000 hasil daripada wakaf yang awal yang telah dilakukan sebelum daripada ini. Alhamdulillah, saya berharap supaya kalian cepat-cepat untuk menghubungi talian di bawah ini, talian yang berada ini. Kemudian dalam tempoh bulan Rejab, Syaban dan Ramadan ini, kita mengharapkan agar seramai mungkin sahabat-sahabat yang boleh mewakafkan sejumlah yang demikian untuk arwah ayah, arwah mak dan juga arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kita ini ataupun untuk kita sendiri. Saya bercadang untuk nama-nama yang telah mewakafkan itu, kita letak di atas namanya nama Allah dan di bawahnya kita letak nama-nama yang pewakaf tadi. InsyaAllah mudah-mudahan wakaf ini diterima di sisi Allah dan menjadi sumbangan yang baik di kalangan kita pada setiap ketika dan setiap masa di kalangan kita ini sendiri, insya-Allah. Terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan. Mudah-mudahan wakaf kita diterima di sisi Allah.